Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Syazwi Baharudin dalam 999. Pada masa ini, terdapat pelbagai masalah sosial telah timbul yang begitu membimbangkan semua pihak. Ia menjadi satu faktor berlakunya jenayah. Salah satu masalah sosial yang menjadi perhatian utama ialah vandalisme. Vandalisme adalah satu perlakuan negatif individu sama ada menconteng, melukis, menanda, merosakkan ataupun mengotorkan kemudahan harta benda awam dengan sengaja. Lebih mengguris hati apabila kita mendengarkan isu vandalisme ini semakin berleluasa di kawasan perumahan flat Haping yang terletak di Bandar Sandakan, Negeri Sabah. Baiklah, marilah kita sama-sama untuk melihat atau membongkarkan keadaan suasana di kawasan ini. Sekarang berada di tumpuan utama vandalisme. Di sini kita melihat banyak contengan lukisan yang tidak senonoh dibuat oleh pelaku vandalisme pada dinding-dinding bangunan. Ini menyebabkan banyak ketidakpuasan hati di penduduk sekitar sini dan timbulnya rasa malu dengan keadaan tersebut. Baiklah, balik ke tempat tumpuan utama vandalisme yang seterusnya. Berada di kawasan tangga perumahan flat ini juga ternyata banyak lukisan ataupun contengan yang boleh dilihat. Bukan itu sahaja, kemudahan telefon awam yang sebelumnya telah disediakan di kawasan ini juga tidak dibekalkan kerana kesemua telefon awam ini telah dirosakkan oleh tangan-tangan individu yang melakukan vandalisme. Pihak pengurusan flat tidak mampu lagi menggantikan telefon awam yang baru. Di sini kita akan menemu ramah salah seorang penduduk untuk mendapatkan apakah persepsi tanggapan beliau terhadap isu vandalisme yang menimpa di kawasan perumahan ini. Selamat petang Puan, boleh saya tahu apakah pandangan Puan terhadap isu vandalisme yang menimpa di kawasan ini? Memang makin teruk lah ya. Bangunan ini sudah dulu memang bagus, cantik, tapi oleh kerana akibat budak-budak itu datang berlepak-lepak, jadi mereka conteng dan dia orang kasih larilah yang telefon ini. Begitu. Faham. Okey, soalan yang seterusnya, bilakah waktu Puan sedari bahawa pelaku ataupun remaja ini mula beraksi melakukan vandalisme di kawasan ini? Ya, waktu malam. Bila masa malam, terutamanya malam minggu, mereka lepak-lepak berkumpulan di sini. Mulalah dia orang teman conteng-conteng. Begitu. Soalan terakhir Puan, apakah harapan Puan supaya vandalisme ini dapat diatasi? Harapan itu ya bagi yang pihak yang berkuasa ataupun mana-mana ya, kalau nampak budak-budak tu berkeliaran di sini, haraplah ambil tindakan, laporkan pergi polis ke apakah supaya indahlah. Itu je harapan pula kan. Terima kasih Puan. Itu sahaja. Okey, baiklah. Mendengarkan persepsi salah seorang penduduk di kawasan sekitar ini, kita mendapati bahawa pelaku-pelaku vandalisme semestinya golongan remaja. Golongan remaja ini menjadikan vandalisme sebagai satu amalan ataupun tabiat mereka semata-mata untuk melepaskan geram ataupun menghilangkan kebosanan sahaja. Oleh itu, tindakan susulan segera akan diambil kerana pada malam ini juga pihak pasukan polis akan membuat operasi rondaan untuk meninjau kawasan perumahan ini. Salam sejahtera. Tepatnya pada pukul 10 malam, pasukan polis sedang melakukan operasi rondaan untuk meninjau di kawasan perumahan ini yang kerap kali dilaporkan terjadinya isu vandalisme. Mari kita saksikan. Semasa rondaan dibuat, pasukan polis menemukan seorang remaja lelaki sedang menconteng pada dinding bangunan. Kejaran dan cubaan tangkapan dibuat. Jangan lari! Namun si pelaku tidak berjaya dicekup kerana melarikan diri. Walaupun tangkapan tidak berjaya, namun pihak berkuasa tetap bertekad tidak berputus asa mengatasi masalah vandalisme ini daripada terus berleluasa. Kejadian ini telah membuka mata bahawa isu ini bukanlah satu isu yang dipandang enteng oleh semua pihak. Ianya bukannya sekadar mendatangkan kerosakan kepada harta benda awam, tetapi memberikan impak negatif kepada psikologi masyarakat tempatan dan mengancam persekitaran. Sebagai tanda peringatan seperti mana termaktub dalam Akta Kerajaan Tempatan, Undang-Undang Kecil Vandalisme menyatakan bahawa pelaku yang disabitkan kesalahan melakukan vandalisme ini dikenakan hukuman dengan denda sehingga RM2,000 ataupun
penjara tidak melebihi setahun. Itulah patah perkataan mengatakan bahawa buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mencegah vandalisme ini daripada terus berleluasa. Ingatlah bahawa remaja sebagai batu permata yang bakal mencorak masa depan negara. Sekian itu sahaja laporan dalam 999 daripada saya, Muhammad Syazwi. Sampai berjumpa lagi.